Assalamualaikum, saya Nur Azlin binti Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Anisa binti Sateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosmina binti Idris. Tajuk pembentangan kami adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama sekali, saya akan menjelaskan bahagian pengenalan. Sedia maklum, Al-Quran dan hadis adalah dua aspek yang saling berkait dan saling memerlukan antara satu sama lain. Hal ini kerana Al-Quran adalah sumber yang utama dan pertama bagi umat Islam disebabkan hal-hal yang terkandung di dalamnya merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat luas serta umum. Manakala hadis pula, ia menjadi sumber kedua selepas Al-Quran yang berperanan dalam menjelaskan isi Al-Quran dengan terperinci. Hal ini jelas melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah An-Nahl ayat ke-44 yang bermaksud, mereka kami utus dengan membawa keterangan iaitu mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Az-Zikru yakni Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkannya. Justru itu, kedua-duanya dijadikan pegangan hidup oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sehingga kini. Beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu perbezaan Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci dan agung bagi seluruh umat Islam kerana isi kandungannya adalah firman yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis pula ialah ucapan dan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki persamaan dan berkait rapat terhadap isi yang terkandung dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir umat Islam yang keliru dengan perbezaan Al-Quran dan hadis. Maka, berikut adalah beberapa perbezaan di antara keduanya yang penting untuk kita ketahui. Bagi Al-Quran, ia mengandungi kalamullah iaitu kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, ia memiliki kemukjizatan yang besar sehingga tiada manusia pun yang mampu untuk menandingi kehebatannya. Selain itu, pembacaan Al-Quran mesti mengikut perkataan yang asal dan tidak boleh ditokok tambah maupun diubah kerana ia merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, jika tidak beriman terhadap Al-Quran boleh menjadikan seseorang Muslim itu dianggap sebagai kafir. Manakala hadis pula, ia mengandungi setiap ucapan, sifat, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sewaktu dengannya. Seterusnya, hadis juga tidak memiliki mukjizat kerana boleh ditokok tambah ataupun diubah. Selain itu, ia boleh dibaca dan disampaikan dengan cara yang berbeza daripada asalnya, namun ia mestilah memiliki maksud yang sama. Dan yang terakhir, tidak mengikuti ajaran hadis boleh jatuh kepada dosa, namun tidak menjadikan seseorang Muslim itu dianggap sebagai kafir. Melalui dapatan kajian yang kedua, saya mengetahui bahawa kita ada 4 jenis bayan utama sebagai fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni bayan yang pertama adalah bayan takrir yang berfungsi untuk menguatkan lagi ayat suci Al-Quran. Bayan yang kedua adalah bayan tafsir yang terbahagi pula kepada 3 bahagian, iaitu tafsir al-mujmal, taksis al-am dan taqyid al-mutlaq. Masing-masing berfungsi sebagai penerangan, mengkhususkan ayat serta membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Bayan yang ketiga adalah bayan naskhi yang berfungsi untuk menggantikan sesuatu hukum atau menasahkannya. Bayan yang terakhir adalah bayan tasyri' yang berfungsi untuk menciptakan hukum syariat yang tidak terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Keempat-empat bayan ini mempunyai fungsi yang tersendiri dan sangat penting kepada umat Islam dalam mempelajari hukum dan sekaligus menentukan hukum. Dapatan kajian yang ketiga, iaitu mengetahui kedudukan hadis sebagai sumber kepada agama Islam. Terdapat 3 cara untuk mengetahui kedudukan hadis sebagai sumber agama Islam. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, kedua dalil Al-Hadis dan yang terakhir kesepakatan ulama. Pertama, dalil
Al-Quran. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk manusia menerima segala sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam hidup. Antaranya ialah dalam surah An-Nisa ayat 136 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Yang kedua adalah dalil al-hadis. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya, yakni bermaksud, "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan Rasulnya." Hadis tersebut menjelaskan kepada kita untuk sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup yang wajib kita taati. Dan yang terakhir adalah kesepakatan ulama. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam amal perbuatan kerana ianya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan telah dilakukan semasa zaman Rasulullah dan zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya aku takut tersesat apabila meninggalkannya." Sebagai kesimpulan, dalam hubungan antara Al-Quran dan hadis memiliki beberapa fungsi seperti menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan mushtarak. Selain itu, hadis juga boleh berdiri sendiri dalam menentukan hukum. Hal ini disandarkan berdasarkan keterpeliharaan Rasulullah SAW daripada dosa dan kesalahan. Oleh itu, umat Islam wajib mentaati Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup supaya tidak tersesat daripada ajaran Islam yang sebenar.